Akronim SWOT merujuk kepada kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities dan ancaman, threats. Hai, nama saya Muhammad Arif. Saya akan membentangkan mengenai The Advanced Agavo Solution Sendian Berhad. Latar belakang IKS. The Advanced Agavo Solution Sendian Berhad merupakan IKS yang beroperasi di Malaysia dan terkenal dengan penghasilan gaharu atau agawut yang berkualiti tinggi. Antara perkhidmatan IKS ini, perkhidmatan inokulasi dan pengurusan tanaman gaharu dan juga mengurus tanaman gaharu untuk pemilik kebun gaharu yang sedia ada. Analisis SWOT IKS yang pertama, strength, kekuatan. IKS ini berpengalaman selama 2 tahun dalam industri gaharu dan juga dapat membangunkan teknologi biosfera yang dapat menghasilkan gaharu yang berkualiti tinggi. Yang kedua ialah weakness. Kelemahan bagi IKS ini ialah kebanyakan pelanggan gaharu adalah terhad pada orang yang kaya dan juga harga gaharu ini adalah sangat tinggi di pasaran. Yang ketiga ialah opportunities, peluang. Peluang bagi IKS ini ialah mereka dapat berkolaborasi dengan komuniti luar bandar dan juga permintaan bagi gaharu adalah sangat tinggi di negara seperti Taiwan, China, Saudi Arabia dan Jepun. Dan yang keempat ialah threat, ancaman. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan gaharu sangat mudah terkena penyakit dan penghasilan yang tidak menentu. Dan yang kedua ialah permintaan global yang sangat masih rendah di secara keseluruhan. Strategi IKS dalam e-commerce. Antaranya adalah syarikat ini mempunyai laman web resmi yang menyediakan platform untuk pelanggan beli produk dari laman web secara atas talian. Dan yang kedua ialah syarikat ini juga telah mempromosikan di Facebook Marketplace, itu platform pelanggan boleh beli secara online dalam laman web Facebook. Saya akan membincangkan tentang IKS, Farm Price Sendirian Berhad. Farm Price Sendirian Berhad merupakan sebuah IKS yang beroperasi di Malaysia dan aktif dalam industri import dan ekspor perdagangan makanan berasaskan agrikultur. Antara produk perniagaan ini adalah tanaman jagung, tanaman-tanaman tanah tinggi dan juga tanaman-tanaman tanah rendah dan yang lain-lain. SWOT analisis, strengths, pengalaman. Syarikat ini berpengalaman selama 20 tahun dalam industri ekspor dan import makanan agrikultur. Weakness, harga pasaran. Harga pasaran bagi sayuran-sayuran yang diimport sangat dikawal oleh kerajaan Malaysia, membuatkan firma ini tidak berjaya untuk mendapatkan market price. Nombor 2, dasar mengimport. IKS ini hanya mengimport dari beberapa buah negara termasuklah Bangladesh, Burma dan Nepal. Dengan ini, mereka tidak memanfaatkan market demand untuk produk dari negara lain. Opportunities, permintaan. Permintaan yang semakin tinggi kerana Malaysia sedang menghadapi masalah keselamatan makanan dan IKS ini boleh mengambil peluang untuk meningkatkan keselamatan makanan di negara kita. Threats, skor Shitos yang rendah atau low. Perkara ini boleh menunjukkan bahawa syarikat ini harus meningkatkan pengurusan kewangan mereka. Nombor 2, campur tangan kerajaan. Sekiranya IKS ini hendak mengambil kesempatan terhadap faktor keselamatan makanan, mereka haruslah berjaga-jaga dengan regulasi dari pihak kerajaan dan agar mereka tidak terjejas. Strategi IKS dalam e-commerce. Syarikat ini mempunyai laman web rasmi yang menyediakan platform untuk pelanggan melihat pelbagai jenis produk dan juga mengetahui maklumat lebih lanjut tentang produk-produk yang dijual. Syarikat ini juga telah menyediakan laman di platform Facebook di mana bakal pelanggan dan pelanggan boleh berkomunikasi tentang stok produk dan juga jika ada sebarang ketidakpuashatian atas produk yang dibeli secara atas talian. Nama saya Maisara binti Kamarul Zaman. Saya telah memilih salah satu syarikat IKS yang di Malaysia yang dikenali sebagai Teck Leong Coffee dan Tea Merchants Sendirian Berhad. Latar belakang IKS. IKS industri yang dikenali sebagai Teck Leong Coffee dan Tea Merchants Sendirian Berhad ini ditubuhkan pada tahun 1972. Pada mulanya, ianya memfokuskan untuk menjual kopi hitam tradisional dan teh cilin ke kedai-kedai dan kedai kopi tradisional di Malaysia. Antara produk yang telah dihasilkan oleh IKS ini adalah Black Coffee Series, Instant Coffee Series, Chocolate Coffee Series dan banyak lagi. Seterusnya adalah SWOT analisis. Pertama sekali adalah strength. Berdasarkan dari segi pengalaman, syarikat ini telah bergiat dengan sangat aktif selama 40 tahun di Malaysia.
Dari segi produk, syarikat ini juga telah mempelbagaikan produk hanya dengan menggunakan kopi hitam kepada minuman segera yang sangat bergaya. Kelemahan IKS Tek Leong Coffee ini adalah dari segi pasaran dan juga pemasaran. Dari segi pasaran adalah produk kopi ini hanya disasarkan kepada pelanggan di Malaysia sahaja dan ianya belum diekspor ke negara-negara luar, namun ianya sedang diusahakan untuk memasuki pasaran antarabangsa. Seterusnya, dari segi opportunity. Kita dapat lihat dari segi dua aspek, iaitu dari segi inovasi dan juga pelanggan. Demi kesihatan pengguna yang maksimum, syarikat ini telah memberi penekanan yang sangat tinggi kepada kebersihan dan keselamatan makanan, iaitu merancang untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran untuk memenuhi peningkatan keperluan pasaran dengan melabur secara berperingkat. Dan akhir sekali dari segi threat ataupun ancaman. Kita dapat lihat dari segi dua aspek juga, dari segi persaingan dan juga iklim. Dari segi persaingan, semakin banyak jenama-jenama kopi yang dihasilkan di Malaysia yang keluarannya hampir sama. Strategi IKS dalam e-commerce. Syarikat ini mempunyai laman web rasmi yang memudahkan lagi urusan pembelian pelanggan untuk membeli produk kopi syarikat Tek Leong ini, dan juga maklumat-maklumat penting yang perlu diperoleh oleh pelanggan juga dapat diakses di laman web tersebut. Assalamualaikum, saya Emma Zaitu Sadia binti Syakari. IKS yang dipilih ialah JKPS Specialized Fertilizer Sdn Berhad. Latar belakang IKS baja PKSJ mengkhusus dalam teknologi bekalan nutrien untuk penanaman kelapa sawit di gambut tropika, tanah berpasir dan tanah mineral marginal. Jenis syarikat pula ialah pengekspor dan pengilang. Strange, pengalaman lebih daripada 35 tahun pengalaman dalam pengeluaran baja, lalu khas merumuskan baja pelepasan perlahan SRF pindahan tanah berasaskan tumbuhan organik dan cilik sikombo mikronutrien. Kedua teknologi kekuatan terletak pada kejuruteraan, ketepatan sokongan agronomi dan inovasi produk dengan penekanan yang ketat terhadap prestasi produk yang tinggi. Witness pertama, kesuburan tanah. Kekurangan tiga unsur utama ini akan menampakkan simptom secara umumnya pada daun, pertumbuhan terbantut dan tidak membentuk bunga. Opportunities, permintaan yang tinggi, penggubalan dan teknologi yang dibangunkan sendiri secara rumah oleh saintis dengan pelaburan yang tinggi dalam penyelidikan dan pembangunan produk yang diinovasi untuk prestasi tinggi dan keberkesanannya. Inovasi pula, syarikat ini tersenarai dalam SME Top 100 pada tahun 2020 untuk negara Malaysia. Syarikat ini juga salah satu platform pengeluaran seumpamanya dalam industri membolehkan pesanan yang dibuat secara khas serta menguntungkan tanah yang paling sukar untuk penanaman kelapa sawit. Trade, penggunaan baja secara berlebihan. Isu tanah mati atau tanah miskin yang dikategorikan sebagai tanah bermasalah boleh menggugat ekonomi petani dan pengusaha ladang di kawasan tersebut. Campur tangan kerajaan pula, kerajaan belum memutuskan sama ada meneruskan lanjutan kontrak pembekalan baja subsidi sedia ada atau melalui tawaran tender terbuka. Dalam erti kata lain, menjadi tanggungjawab semua pihak bagi memastikan baja yang dibekalkan mencukupi. Strategi IKS dalam e-commerce. Syarikat ini mempunyai laman web rasmi yang menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelanggan untuk mengakses pelbagai jenis produk. Secara tidak langsung dapat mendapatkan maklumat dengan lebih terperinci tentang produk-produk yang dipasarkan. Syarikat ini juga telah menyediakan laman web rasmi di platform Facebook maupun WhatsApp supaya pelanggan dapat berkomunikasi secara personal untuk mengetahui stok barangan dan juga sebarang pertanyaan ke atas produk yang dibeli secara dalam talian. Saya Siti Nur Ashki binti aku akan membentangkan bahagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, IKS adalah penting untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, terutamanya penduduk di luar bandar. Perkara ini seterusnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan bagi memajukan IKS di seluruh negara. Antaranya ialah kerajaan dapat menawarkan pembiayaan, geran, pinjaman dan inisiatif kepada pengusaha IKS pada kadar yang menarik dan mampu milik. Pengusaha IKS juga perlu sentiasa peka terhadap pemodenan teknologi agar produk jualan mereka dapat berkembang seiring dengan permintaan pelanggan. Selain itu, pengusaha IKS juga dapat menjalinkan usaha-sama dengan pihak universiti tempatan dalam membuat penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D untuk produk jualan mereka.